Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت العلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتزكية والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى وللخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عندهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu, dapat berhimpun sama-sama salat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita duduk sebentar, ruang masa yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, menelaah hadis, mendengar hadis-hadis sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi pedoman dan panduan dalam hidup kita insya-Allah. Tuan-tuan, apa khabar tuan-tuan? Sihat ya, rasa 4 bulan 5 bulan pun tak jumpa. Hadis ke berapa pun tak ingat. Tadi saya scroll dekat Facebook, ke-11 kan? Betul. Tadi tengok scroll cari kat Facebook balik. Last kuliah bulan 3. Sebelum Covid lah, sebelum PKP kan. 7 hari bulan 3 tak silap saya. Tengok hadis ke-10. So malam ni kita sambung hadis ke-11. Mujur ada buat rakaman macam ni kan. Boleh senang kita nak rujuk balik kan, kalau terlupa. Sebab buku kitab saya baca beberapa tempat, kitab yang sama. Jadi kita nak ingatkan tanda tu ni beralih, tambah lagi 5 bulan pula tak berkuliah kan. Jadi habis hilang tak ingat. Baik, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada hadis yang ke-11 di bawah tajuk berpegang keyakinan dan meninggalkan syubhah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib
sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Qal hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Dalam riwayat yang lain disambung, inna sidqa tu'maninatun wal kizba raibatun. Dalam riwayat yang lain yang sambung sedikit matan hadis ni. Hadis yang ke-11 dalam himpunan 40 hadis Imam An-Nawawi menceritakan kepada kita hadis yang bertajuk berpegang kepada keyakinan dan meninggalkan perkara syubhah. Banyak di kalangan kita, dalam masyarakat kita, terutama sekali dalam bab ibadah, kurang berkeyakinan atau ragu-ragu dalam ibadah mereka. Maka benda inilah kita perlu belajar, perkara inilah kita perlu faham, dan bagaimanakah caranya untuk meninggalkan perkara yang ragu-ragu, bagaimanakah caranya untuk meninggalkan perkara yang syubhah. Baik, kita baca satu persatu. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Siapa dia? Hasan bin Ali bin Abi Talib. Siapa dia Hasan? Siapa dia perawi hadis? Perawi hadis ini merupakan cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini pun disebut sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibti ini bermaksud cucu. Di dalam bahasa Arab ni, dalam bahasa Arab, cucu daripada anak perempuan namanya sibti, dipanggil sebagai sibti. Kalau cucu daripada anak lelaki, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada anak lelaki, kemudian anak lelaki tuan-tuan ada anak, jadi mana cucu. Kalau kita orang Melayu, ji, ni siapa ni? Ni cucu. Yang lelaki pun cucu, yang perempuan pun cucu. Semua cucu. Kalau ada 15 orang cucu, semua namanya cucu. Tetapi dalam bahasa Arab, kalau anak perempuan ada anak kita, anak perempuan kita ada anak, yang ini cucu daripada anak perempuan, namanya sibti. Jadi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada anak perempuannya, iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi dinamakan ataupun dipanggil sebagai sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau daripada anak lelaki pula macam mana? Dia dalam kita belajar hadis ni, so kita belajar sikit bahasa Arab kan. Jadi kalau anak lelaki dipanggil cucu daripada anak lelaki, yang dipanggil hafiz. Dipanggil hafid. Kalau anak perempuan sibti. Tuan-tuan ada dua. Tuan-tuan ada sepasang anak, contoh. Tuan-tuan ada sepasang anak perempuan ada, anak lelaki pun ada. Dua-dua dah berkahwin dan dua-dua ada cucu. Dua-dua pun ada cucu. So cucu daripada anak perempuan namanya sibti, dipanggil sebagai sibti, gelaran dalam bahasa Arab. Kalau cucu daripada anak lelaki tuan-tuan, itu dinamakan sebagai hafid. Itu keistimewaan, kekayaan ataupun keunggulannya bahasa Arab. Kalau bahasa Inggeris pun ada kan. Dia ada apa? Kalau anak saudara kan dia ada nephew, ada niece kan dia ada berbeza. Jantina tu dia akan berbeza. Macam itulah. Tapi Melayu sama je. Kalau cucu. Anak laki sama je. Kalau Arab dia ada bintu, ataupun ibni tu anak laki. Kalau bintu tu anak perempuan. Dia ada beza dia. Baik. Jadi Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib ini adalah cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan setakat cucu. Orang kata, ustaz kenapa panggil cucu? Ataupun kita kata Hasan bin Ali bin Abi Talib ini sahabat Nabi SAW. Bukankah dia cucu Nabi? Ya, dia cucu Nabi, dia juga sahabat Nabi, dan dia juga perawi hadis. So ada 3 gelaran dia kat situ. 3 pangkat dia. Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hasan anak kepada Abi Talib, anak kepada Ali bin Abi Talib, yang mana mak dia adalah Siti Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Hasan ini cucu Nabi, dan Hasan ini dia bukan sekadar cucu, tetapi dia juga sahabat di kalangan kibar sahabi, sahabat yang terbesar, sahabat yang besar.
kalau dalam ilmu hadis dipanggil rawiul a'la, antara perawi-perawi yang tertinggi sebab di kalangan ahli bait, di kalangan keluarga Nabi. Ini Hasan. Baik, dia sahabat dan dia cucu Nabi dan dia juga perawi hadis. Dia meriwayatkan banyak hadis. Baik. Kita dah pernah cerita rasanya sebelum ini apakah definisi sahabat. Tak semestinya orang yang berjumpa dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi dinamakan sebagai sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, segala Abu yang ada dekat Mekah tu jumpa Nabi. Ada yang beriman dengan Nabi, ada yang menentang Nabi. Yang beriman dengan Nabi itu dan dia kalau dia mati dalam Islam, maka itulah dinamakan sebagai sahabat. So sahabat ni dia ada 3 syarat ataupun 3 syarat lah, 3 kategori. Pertama, dia hidup sezaman dengan Nabi SAW. Yang dinamakan sahabat itu dia hidup satu zaman dengan Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi SAW. Yang kedua, dia ada juga yang hidup sezaman dengan Nabi tapi dia di tempat lain, dia tak jumpa Nabi. Ada ulama khilaf berkata sama ada dia nak kira sebagai sahabat ataupun tidak. Tetapi dalam ilmu hadis yang dikategorikan sebagai sahabat itu, pertama, ciri-ciri yang pertama, dia berjumpa dengan Nabi, kemudian yang kedua, dia beriman dengan Nabi, dia masuk Islam, di Islam dia beriman dengan Nabi, dan yang ketiga, dia mati pun dalam Islam. Yang ketiga, dia mati pun dalam Islam. Ada yang masuk Islam tapi kemudian dia murtad, kan? Ada yang dia tak masuk Islam, dia berjumpa dengan Nabi, dia lawan Nabi, tak dinamakan sahabat juga, walaupun bertentang mata, walaupun kata berselisih bahu dengan Nabi, kan? Walaupun ada pertalian darah dengan Nabi, pak saudara dia, ada pertalian darah dengan Nabi, juga tidak dinamakan sebagai sahabat sebab kurang daripada syarat ni, sebab dia tidak Islam ataupun tidak mati dalam Islam, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu dia punya definisi dia dalam ilmu hadis kalau kita nak kata sebagai sahabat. Baik. Selain daripada tu yang hidup selepas zaman Nabi, hidup sezaman dengan sahabat, itu dipanggil tabi'in. Yang tu dipanggil tabi'in. Tu kemudianlah insya-Allah kita akan cerita kemudian nanti. Dia ada ranking dia. Sahabat, lepas tu tabi'in. Tabi'in ni dia berjumpa dengan sahabat, dia belajar dengan sahabat. Kemudian tabi'in, pengikut kepada tabi'in tu. Kemudian baru kita lah, ulama salaf, ulama khalaf. Kemudian zaman kita ni lah, mutaakhirin, orang yang terakhir, golongan terakhir kita ni lah. Jadi dia ada dia punya peringkat dia. Kalau tabi'in tadi tu orang yang jumpa dengan para sahabat. Dia tak sempat jumpa Nabi, tapi dia sempat jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi ramai. Sahabat Nabi ramai. Ada yang mengatakan 124,000 para sahabat. Ramai. Mekahnya, kat Madinahnya, kat luarnya sebagai tanah Syam sekali, ramai para sahabat yang bertebaran seluruh dunia. Baik. Jadi perawi hadis yang kita bacakan pada malam ini, nama dia digelar sebagai Abi Muhammad. Dia berkebetulan anak kepada Hasan ini, salah seorangnya bernama Muhammad. Tuan-tuan kalau ada anak lelaki ataupun anak perempuan, tuan-tuan nak gelarkan diri tuan-tuan, sebagai contohlah nama tuan-tuan Muhammad, anak perempuan kata Fatimah, jadi orang boleh gelarkan tuan-tuan sebagai Abu Fatimah, bapa kepada Fatimah. Seperti mana Rasulullah SAW sendiri, orang gelarkan kepada dia ya Aba Fatimah, bapa kepada Fatimah. Tak dipanggil. Arab ini dia jarang lah. Arab ni dia jarang dia akan panggil nama asli, nama original, nama dalam IC tu. Dia akan panggil nama gelaran. Aba Fatimah ataupun Abul Qasim, bapa Abul Qasim. Baik. Jadi Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia mempunyai seorang anak yang bernama Muhammad. Maka dia digelar sebagai Abi Muhammad. Hasan ini dia mempunyai 15 orang anak lelaki. Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, dia mempunyai 15 orang anak lelaki dan 8 orang anak perempuan. Salah seorang yang 15 daripada 15 anak lelaki itu adalah Muhammad. Kemudian ada cucu dia pula.
Jadi kalau kita baca silsilah Ahlul Bait ataupun keturunan Ahlul Bait panjang, cucu dia antara salah seorang wali Allah yang terkenal, namanya Sayyidah Nafisah. Makamnya saya dah pergi beberapa kali di Mesir. Sayyidah Nafisah ni guru kepada Imam Syafi'i, dan dia merupakan cucu kepada Sayyidina Hasan. Tuan-tuan pening lah pula kan kita cerita salah silap Sayyidina Hasan kan, bawa kepada Nabi, bawa kepada Ali, Sayyidina Ali sebagainya. Baik, jadi anak dia 15 orang. Jadi Hasan ni antara sahabat Nabi SAW yang mana kata sahabat kecil lah, dari segi pangkat, dari segi keilmuan, tawaduk, waraknya dia besar. Tetapi di kalangan sahabat-sahabat yang muda, yang belia. Sebab Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dia lahir pada tahun ketiga hijrah. Nabi dah hijrah daripada Mekah ke Madinah, dah 3 tahun duduk berada di Madinah, barulah Sayyidina Hasan ni dilahirkan. Dan dia dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun ketiga hijrah. Dilahir pada pertengahan bulan Ramadan tahun ketiga hijrah. Jadi dia antara sahabat, dan di sepenuh masa duduk bersama dengan Nabi SAW, duduk di rumah Nabi SAW. Jadi banyaklah perilaku, perbuatan Nabi, hadis kalam Nabi semua sebagainya dapat dilihat dengan mata kepala Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Dia cucu macam mana kan? Ada pernah satu ketika Rasulullah SAW pernah berkhutbah, sedang berkhutbah, naik atas mimbar tengah berkhutbah, tiba-tiba nampak Hasan dengan Husin tengah tengah bermain, luar tengah bermain, rebut-rebut kain ke apa. Nabi SAW turun daripada mimbar, dukung Hasan dan Husin, bawa balik hantar ke rumah Fatimah, patah balik, naik atas mimbar, sambung balik khutbah. So dalam masa yang sama dia pun sebut, Nabi bacakan ayat, Nabi kata ayat tu saya lupa. Sesungguhnya anak, inna auladukum wa amwalukum fitnah. Saya lupa ayat tu, ayat penuh tu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak pinak kamu itu merupakan ujian. Kadang macam itulah, nak sembahyang anak kacau, cucu kacau, tarik kain, main lari sana sini, itu biasalah. Benda itu kalau kita pun berlaku, kita pun menghadapinya. Rasulullah SAW sendiri pun tengah menyampaikan khutbah, cucundanya pun bermain lagi-lagi dan sebagainya. Itu benda lumrah biasa. Itu cerita dia lah. Di kalangan sahabat yang kecil. Dia banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang masa kecil, yang sezaman, yang seusia dengan Hasan dan Husin radhiyallahu anhu. Antaranya macam Anas bin Malik, beberapa sahabat yang lain yang masih kecil lagi, yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, anak cucunda Rasulullah SAW. Baik. Dan Hasan ini maklum kita tahu dia adalah kembar, dan sebahagian ulama hari mengatakan dia tidak kembar. Hasan dan Husin ini dia bukan kembar. Hasan dan Husin ini walaupun dia cucu kesayangan Rasulullah SAW, dia bukan kembar, tapi ada yang ulama mengatakan dia beza setahun. Hasan dan Husin ni beza setahun. Dia beradik je. Dia bukanlah kembar. Mungkin dalam riwayat yang lain ataupun pandangan ulama yang lain mengatakan Hasan dan Husin ni sebagai adik-beradik kembar. Allah alam. Baik, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, itu cerita dia, cerita tentang riwayat hidup ataupun perawi hadis kita malam ini, iaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Hebat tak hebat cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalir dalam tubuhnya. Cucu kata cucu kandung, cuculah, bukannya cucu angkat apa tak, memang cucu direct. Cucu Nabi SAW, darah dia mengalir. Dan dia Hasan ini, kata sahabat, antaranya sahabat yang menyaksikan ataupun yang melihat, yang dapat orang kata apa, membayangkan Hasan, Sayyidina Hasan ini wajahnya sangat-sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya sangat mirip. Antaranya Bilal bin Rabah, bila mana dia kembali balik ke Madinah, jumpa dengan Hasan, menangis dia, teringat terbayangkan Rasulullah SAW ketika masih hidup. Sebab wajahnya tak tumpah sikit pun, mirip dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu yang kita ceritakan pada malam ini. Seorang yang sangat tawaduk, sangat pemurah, walaupun dia kaya, walaupun dia berharta, dia sangat tawaduk, dan dia pernah menjadi gubernur, menjadi khalifah
Bukan gubernur, khalifah. Kalau ikut turutannya, yang pertama, khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq, khalifah yang pertama. Kemudian khalifah yang kedua Umar radhiyallahu anhu, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian Hasan. Tapi tak lama tuan-tuan, Hasan pernah jadi khalifah lebih kurang 6 bulan sahaja, kemudian dia wafat pada usia 50. Tak lama dia jadi khalifah, kemudian dia wafat. Baik, tu pun dah 8.5 lah. Baik, kita masuk matan hadis. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Aku menghafaz, aku mendengar, menghafaz, membaca dan mengingati. Sebab dia panggil hafiz. Hafiz tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallam. Nabi bersabda, Nabi kata, da' ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan apa yang kamu ragu-ragu, apa yang kamu syak, dengan mengambil apa yang kamu tidak ragu-ragu ataupun tidak syak. Kata ulama hadis, hadis ini merupakan jawami'ul kalim, jawami'ul kalimah. Nabi SAW dia cakapnya sikit, kata-katanya pendek, tetapi mempunyai makna, mempunyai pengertian yang banyak, pengertian yang besar, makna yang besar. Nabi hanya bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Pendek je hadis, tapi mempunyai manfaat, mempunyai maknanya yang sangat besar. Dan ulama memperincikan ataupun membahagikan apa yang dimaksudkan dengan syubhah ataupun ragu-ragu ini kepada 3 perkara. Yang pertama, ulama kata dalam bab ibadah, yang kedua dalam bab muamalat, dan yang ketiga dalam bab munakahat. Kita nak cerita satu-satu ni mungkin tak sempat lah, kita ambil satu ibadah cukup. Dalam bab ibadah ni berapa banyak kita ragu-ragu. Dalam bab ibadah, berapa banyak yang kita ragu-ragu, berapa banyak yang kita syak ataupun kita tak pasti. Contohnya ambil wuduk. Tadi nak keluar rumah, nak pergi masjid, awal-awal dah ambil wuduk dah daripada rumah, kan? Kita yakin, dengan yakin kita dah ambil wuduk dah daripada rumah. Dalam perjalanan pusing sampai parking motor, parking kereta, baru nak masuk, nak scan suhu, nak tulis nama, tiba-tiba terlintas di fikiran kita, aku dah ambil wuduk ke belum? Tadi rasa dah mandi, dah ambil wuduk. Yakin, kita yakin dah ambil wuduk. Cuma yang was-was, yang ragu-ragu, batal ke tidak? Kita yakin kita dah ambil wuduk. Kita yakin kita dah ambil wuduk. Cuma kita was-was, kita ragu-ragu sama ada wuduk yang kita dah ambil tu batal ataupun belum. Naik motor terkentut ke, kan? Batal ataupun tidak. Ini yang ulama bincangkan, termasuk dalam hadis ini. Jadi kalau yang pertama tu, kita dah yakin memang kita ada ambil wuduk, baju pun ada kesan basah lagi, ada kesan air lagi, cuma kita was-was dalam bab batal ataupun tidak, tu saja. Dalam bab batal ataupun tidak, tu saja. Jadi ulama kata al-yakin la yazalu bisyak. Kita ambil kaedah dalam fiqh, yakin itu akan menghilangkan segala yang syak. Kita yakin memang tadi dah ada ambil wuduk, baju masih ada kesan basah lagi. Pegang keyakinan tu. Itu disebut tadi berpegang kepada keyakinan. Ini tajuk hadis kita, berpegang kepada keyakinan. Yakin memang ambil wuduk, adalah wuduk. Hilangkan benda yang syak, ragu-ragu. Hilangkan benda yang syak dan ragu-ragu tu. Melainkan kalau kita tak teringat pun, memang tak ada ambil wuduk langsung. Tadi ambil wuduk ke tak? Tu lain cerita. Itu lain cerita. Ini yang kita nak bincangkan. Dalam perkara yang lain juga, yang ulama sebut, terutama dalam bab ibadah, kita ragu-ragu. Dalam bab solat, tadi bab wuduk, ni bab solat. Kita nak letakkan keyakinan di mana? Solat Isyak Solat Isyak 4 rakaat, tapi kita was-was, kita ragu-ragu, 3 ke 4. So ambil yang mana? Yang paling yakin tadi dah duduk tahiyat awal. Jadi bila kita bangun adalah dikira sebagai rakaat yang ketiga. So yang yakin itu adalah rakaat ketiga. So ambil yang yakin, berpeganglah kepada yang yakin. Kita baru 3 rakaat. So tak ada masalah, tambahlah 1 rakaat, bukan lama pun, kan? Tambah lagi 1 rakaat untuk menghilangkan rasa was-was, untuk menghilangkan ragu-ragu. Yang yakin tadi memang kita ada duduk tahiyat awal,
Bila kita bangun daripada tahiyat awal, itu adalah dikira sebagai rakaat ketiga. Lepas tu rukuk, sujud apa semua, kat situlah tiba-tiba baru terlintas, yang ni nak bangun ke nak tahiyat akhir? Nak bangun ke nak tahiyat akhir? 3 ke 4? 3 ke 4. Kalau duduk mungkin baru 3. Kalau bangun mungkin dah terlebih pula. Kan kita ragu-ragu. Jadi berpegang kepada yakin. Kita yakin tadi duduk tahiyat awal, kita yakin tadi kita dah buat rakaat yang ketiga, maka pegang yang rakaat ketiga, tambah 1 walaupun dah 4. Walaupun tuan-tuan sebenarnya dah 4. Ini bagi orang yang solat bersendirian lah. Kalau ada jemaah, kalau jadi imam, makmum boleh tegur. 3-4 kalau makmum lupa, kalau imam lupa, makmum tegur. Tambah 1 lagi ke ataupun terlebih ke, kan? Baik. So dalam ibadah ni juga berlaku masalah keraguan. Banyak dalam bab niat pun ada. Saya jumpa banyaklah orang dalam bab niat pun tak selesai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab niat solat. Dia niat maghrib ke isyak, lepas tu dah angkat takbir dah sembahyang dah. Dah niat ke belum? Aku niat apa tadi? Kan? Aku niat apa tadi? Niat maghrib ke niat isyak? Niat tu dah masuk ke belum? Di dalam bab solat ni, dia dipanggil niat kita tu niat yang muqaranah, niat yang berturutan. Bila kita angkat takbir Allahu Akbar, masa angkat takbir itulah, masa ketika itulah kita perlu niat. Dalam bab solat, dalam ibadah solat. Tapi kita nak letakkan keyakinan kita tu kat mana? Dah niat belum? Dah niat ke belum? Maghrib berapa? Kita niat maghrib, betul ke maghrib? Nak letak 3, nak letak 4. Confirm lah maghrib tu 3 kan? Sebab itulah ulama kata kita jangan terlalu rigidkan masalah. Kalau kita memang awal-awal daripada rumah, pergerakan kita tu memang datang waktu petang tu, waktu senja tu memang nak pergi solat maghrib, bukan solat duha, bukan solat subuh. Waktu senja tu memang kita nak menuju masjid untuk menunaikan solat maghrib. Dan pasti dan yakin dan pasti itulah solat maghrib. Cuma ulama letakkan kaedah niat dalam ibadah solat ini mesti muqaranah ketika mana kita nak mengangkat takbir. Kita nafaskan lagi niat supaya kita yakin dan kita menghilangkan segala was-was. Boleh tuan-tuan. Dia banyak dalam bab uduk ada kita kadang-kadang was-was. Basuh 2 ke basuh 3 ke, basuh dah lebih sikit kan. Padahal basuh 3 mustalah ataupun basuh yang bertiga-tiga ataupun 3 kali itu adalah hukumnya sunat saja. Cuma kita perlu tahu kita dah basuh kepala ke belum, dah basuh tangan ke belum, dah basuh kaki ke belum, dah basuh muka ke belum. Kumur-kumur terus basuh tangan je kan. Tak ada masalah, ulanglah balik kan. Benda tak ambil masa lama pun dalam bab solat ke apa. Cuma kita nak belajar bagaimana cara untuk nak menghilangkan rasa was-was, rasa syak ataupun rasa ragu-ragu dalam diri kita, terutama dalam bab ibadah. Ibadah ragu-ragu tak terima. Ibadah kalau syak, kalau ada ragu-ragu, ada benda yang kita taradud ni ragu-ragu lah, berbelah bagi. Tak confirm. Benda yang kita tak confirm 3 ke 4, dah ambil uduk ke belum, dah batal ke tidak, benda yang tak confirm. Jadi confirmkanlah. Buat apa tunggu lama-lama, confirmkan terus. Itu dalam ibadah. Jadi kita kena praktik dan kena buat. Sampai sekarang saya masih jumpa lagi ada orang yang angkat takbir berkali-kali. Dia tak masuk juga. Angkat takbir terus. Sebab niat ini tak perlu. Kalau kita nak lafaz niat itu sunat. Usalli fardhu maghrib, usalli fardhu isyak, lafaz niat itu sunat. Yang wajib adalah niat yang benda dalam hati, benda yang kita lintas dalam hati. Hati kata solat isyak confirm dah, cukup. Tak perlu nak detail-detailkan 3, 4. Memang isyak tu dah 4 dah. Isyak tu memang dah 4. Maghrib tu memang 3 dah, tak boleh ubah dah. Memang syariat dia maghrib itu 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Kita kata usolli fardhu maghrib, Allahu Akbar, settle. Dalam hati saja aku solat maghrib, Allahu Akbar. Ataupun mengikut imam ataupun jadi mengikut imam ataupun menjadi makmum. Allahu Akbar terus. Kita kena praktik, kena usaha, kena belajar bagaimana cara untuk nak menghilangkan ragu-ragu, benar-benar menghilangkan syubhah, benda yang taradud, benda yang
tak pasti, benda yang tak yakin, benda yang kita tak confirm. Supaya apa? Ibadah kita itu diterima. Ataupun 40 tahun kita solat, kita ambil wudu, kan? Dalam keadaan kita was-was, macam mana tuan-tuan? Bagaimana amalan kita, ibadah kita nak diterima kalau masih lagi kita ada sifat ataupun ada rasa was-was tu. Jadi banyaklah ulama-ulama tasawuf ajar kaedah bagaimana cara nak menghilangkan was-was. Baca qul a'udzu birabbin nas, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu maghrib, kan? Baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kan? Nak menghilangkan was-was dalam hati. Kena buat. Dan kita jangan tangguh benda tu, jangan kita duk main-mainkan dengan perasaan. Ambil yang yakin, berpeganglah kepada yakin. Sebab itulah ulama kata tanda seorang ini warak, dia sentiasa menjaga perkara-perkara daripada terjebak ataupun terjerumus daripada perkara yang syubhah. Dia banyak kata-kata ulama, antaranya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Kesempurnaan takwa itu adalah meninggalkan perkara yang halal takutnya menjadi haram. Dan kata Abu Abdurrahman Al-Amr Az-Zahid, jika seorang hamba itu seorang yang warak, maka dia akan meninggalkan apa yang diraguinya, apa yang diwaswaskannya, dan mengambil barang apa yang tidak diragui. Nak jadi orang warak tak susah tuan-tuan. Nak menjadi seorang yang warak tak susah. Tinggalkan benda yang was-was, tinggalkan benda yang ragu-ragu, dan tambahan pula tinggalkan benda-benda yang tidak berfaedah. Terlalu banyak amalan, terlalu banyak ibadah, terlalu banyak pekerjaan amal kebajikan baik yang perlu kita lakukan, daripada kita membuang masa, daripada kita mensia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita, peluang yang Allah berikan kepada kita, dengan diisi dengan perkara yang tidak berfaedah. Tambah-tambah lagi pula kalau kita dalam bab ibadah, dalam bab muamalah dan sebagainya, duk cari benda-benda yang syubhah. Ini kita belum masuk lagi dalam bab makanan. Kita dah cerita sebelum ni kan, bab makanan, bab benda halal yang Nabi sebut dalam hadis ke berapa saya tak ingat. Al halal bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihatun. Nabi kata halal itu jelas, haram itu pun jelas, wa bainahuma mutasyabihat, dan antara kedua-duanya, di antara kedua-duanya, antara halal dan haram ini mutasyabihatun, benda yang samar-samar, benda yang ragu-ragu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan ramai di kalangan manusia yang tidak tahu akan kesamaran ini, yang tak sedar, yang masih lagi terjebak dengan perkara yang syubhah, masih lagi terjebak dalam perkara yang samar-samar. Tak kira sama dalam bab ibadah ke, dalam bab pekerjaan kita ke, dalam bab muamalat ke sebagainya, masih lagi ambil benda yang syubhah. Yang ni yang kena jaga. Sebab benda yang syubhah ini dia jatuh kepada hukum haram, dia cenderung kepada hukum haram. Dia borderline, benda syubhah ni dah borderline dah. Patut syubhah ni tak perlu usik dah. Kita nak benda yang yakin. Makan, minum, kita tengok makanan tu ada cop halal jakim, ambil, yakin. Tengok beli air Dasani, air mineral ni, ada cop halal, yakin terus. Tapi kalau tak ada cop halal, yang syubhat. Tapi yang syubhat itu yang banyak orang ambil. Benda yang tak yakin itulah yang banyak orang ambil. Dulu sebelum PKP banyaklah, kalau tuan-tuan tengok kedai non muslim penuh dengan muslim. Saya pun pelik. Trend zaman sekarang, kedai makan non-muslim penuh dengan pelanggan muslim. Tak cari tuan-tuan pergi pekan. Pergilah mana-mana kedai. Nak ubah cita rasa konon. Nak ubah cita rasa, cara makan dan sebagainya. Kan? Nak rasa pula makan budaya lain sebagainya. Banyak. Banyak. Padahal yang terang-terang halal, ada cop, ada sijil halalnya dan sebagainya, tak dikunjungnya ataupun tak perginya dia. Cari juga benda-benda yang ragu-ragu. Yang ni kena banyak dijaga-jaga. Sebab Nabi kata apa? Ala inna fil jasadi mudghatan. Dalam tubuh badan manusia ni ada seketul darah. Tuan-tuan pun tahu hadis ni kan? Pernah dengar kan? Dalam badan manusia ni ada seketul darah. Ataupun seketul daging. Iza salahat salahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu.
ala wahyal qalb. Kalau baik, baiklah semua. Kalau buruk, buruklah semua. Itu adalah hati. Bila kita makan benda yang syubhah, tambah-tambah lagi bila makan benda yang confirm terang-terang haram, kullu lahmin nabatat min haram fannaru aula bih. Confirm dah masuk neraka. Daging yang tumbuh daripada sumber yang haram. Macam mana pula dia nak menjana kekuatan iman dalam hati kita tu? Kalau semua makanan kita, minuman kita, pakaian kita, pekerjaan kita, muamalat kita, cara berniaga kita, semuanya bergelombang dengan halal, haram, campur aduk, benda yang syubhah kita main langgar je, kan? Macam mana kita nak menjadi seorang yang warak? Macam mana kita nak menjadi seorang yang warak? Padahal ulama kata nak menjadi orang warak ni tak susah. Tinggalkan benda syubhah cukup. Haram itu jelas, halal itu jelas, dan jaga yang borderline ni. Kena jaga yang borderline ni. Dah masuk isyak ke? Seminit lagi. Kena jaga yang borderline ni. Yang borderline ni banyak orang terlepas pandang. Yang borderline ni banyak orang cross. Banyak orang langgar sekatan jalan. Kan? Masa PKP tak apalah, kan? Banyak sekatan jalan, semua tak boleh nak bergerak sana sini semua. Tapi sekarang ni banyak orang ikut lorong tikus. Kan? Nak cepat, nak kenyang, nak ikut selera tekak, ataupun nak dapat, ikut kehendak hawa nafsu dia, maka tak kisah borderline ke, halal ke, haram ke, syubhah ke, ya, bila halal dengan haram campur jadi halam. Kan? Jadi langgar semua. Bila langgar semua habislah. Kullu lahmin nabatat min haram fannaru aula bih. Itu kena tuan-tuan kena jaga insya-Allah. Jadi mudah-mudahan hadis yang kita bacakan pada malam ini, Nabi pesan kepada kita, berpeganglah kepada keyakinan, sama ada dalam bab ibadah, dalam bab apa juga sekalipun, yakin halal ambil. Yakinlah, ambil benda yang yakin, dan tinggalkanlah benda yang syubhah, tinggalkan benda yang meragu-ragukan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada segala perkara yang syubhah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada tuan-tuan sudi meluangkan masa, dan insyaAllah kita akan sambung pada pengajian akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.